Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 6. Cikgu harap semua pelajar sihat dan ceria selalu. Hari ini kita ingin meneruskan lagi pembelajaran kita tentang alih bentuk komunikasi lanjutan daripada siri yang sebelumnya. Alih komunikasi bukan linear kepada linear. Saya Cikgu Oi Peng Kim, Guru Pengajian Am STPM dari SMK Wakaf Baru. Objektif pengajaran pada hari ini ialah yang pertama, pelajar dapat menganalisis data dan fakta. Yang kedua, membuat perhitungan dan penaklukan. Dan yang ketiga ialah mentafsir teks bukan linear yang berasaskan fokus soalan kepada bentuk linear. Seterusnya, soalan alih bentuk komunikasi yang kita ingin lihat pada hari ini ialah pola perbandingan yang menggunakan rangkai kata perkataan antara dan ataupun antara dengan. Untuk menjawab soalan begini, kata kunci kehendak soalan bagi pola perbandingan yang digunakan boleh menjadi perkataan bandingkan, bezakan, imbangkan dan timbangan. Itu beberapa contoh perkataan yang boleh digunakan. Seterusnya, bentuk jawapan pola bandingan, kita sama ada kita membaca data berkenaan secara mendata ataupun secara menegak. Bacaan ini sama ada secara mendata ataupun secara menegak ialah bergantung kepada arahan daripada soalan. Seterusnya, apa yang perlu dibuat terhadap soalan? Apabila pelajar mendapat soalan dan perkara yang perlu dilakukan oleh pelajar, yang pertama ialah analisis soalan dan pecahkan kepada dua kategori. Kalau pelajar masih ingat, sebelum ni cikgu sentiasa tekankan apa yang pelajar perlu buat apabila menerima soalan. Begitu juga untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Bila kita menerima soalan, kita perlu menganalisis soalan dan pecahkan kepada dua kategori. Bila soalan berkenaan data, dan apa yang perlu dibuat, kita pecahkan kepada satu ialah yang berkenaan analisis data dan yang kedua ialah alasan ataupun kita kata kehendak soalan. Dari pecahan data dan alasan ini, barulah kita boleh nampak format kepada jawapan yang dikehendaki. Sama ada jawapan tu perlukan format gabung ataupun format asing. Seterusnya, kita tengok contoh soalan yang pertama. Soalannya berbunyi, berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, bandingkan ekspor Malaysia antara bulan Januari hingga Julai tahun 2011 dan tahun 2012. Ayat yang kedua, dia kata, huraikan faktor yang mempengaruhi trend ekspor Malaysia. Kalau kita tengok soalan ni, kita tengok soalan dulu sebelum kita tengok kepada maklumat jadual yang diberikan. Dari soalan ni, kita perlu boleh tafsirkan ataupun pelajar haruslah bila terima soalan, tengok dulu soalan tu, bentuk soalan dan apa yang dikehendaki oleh soalan. Soalan kalau kita tengok, kalau berkaitan dengan jadual, kita perlu kepada huraian data dan juga alasan. Cuma kita nak tahu alasan itu bersama ataupun berasingan. Di dalam soalan, cikgu telah tandakan. Yang pertama, bandingkan ekspor Malaysia antara bulan Januari hingga Julai tahun 2001 dan tahun 2012. Cikgu telah tandakan satu, bermakna tu ialah satu maklumat yang dikehendaki oleh soalan. Kemudian, huraikan faktor yang mempengaruhi trend ekspor Malaysia. Cikgu tandakan dua. Itu ialah maklumat kedua yang dikehendaki dalam soalan. Daripada soalan ni, kita pecahkan. Cikgu telah bagikan dalam bentuk carta alih itu. Kehendak soalan. Jadi, kehendak soalan kita pecahkan kepada dua, iaitu analisis data dan juga satu lagi alasan. Analisis data ialah yang berkenaan yang pertama dari soalan. Bandingkan
ekspor Malaysia antara bulan Januari hingga Julai tahun 2011 dan tahun 2012. Bermakna tempoh masa yang kita nak bandingkan ialah bulan Januari hingga Julai tahun 2011 dengan Januari hingga Julai tahun 2012. Yang tu pelajar harus tahu. Bila soalan berkenaan data, data tu harus kita huraikan dahulu. Okey, yang kedua ialah kita nak tengok alasan dia. Alasan dia kata huraikan faktor yang mempengaruhi trend ekspor Malaysia. Tu ialah kalau kita tengok dia nak khusus iaitu menjurus kepada faktor yang mempengaruhi trend ekspor Malaysia. Jadi pelajar dapat tahu ataupun pelajar telah dapat menganalisis soalan ini. Yang dua benda yang dia nak ialah data dan juga alasan. Okey, seterusnya kita tengok. Ini ialah jadual. Bila kita telah baca soalan dan kita telah faham soalan yang dikendaki, kita tengok maklumat-maklumat yang ada dalam jadual. Okey, jadual ni ialah tentang ekspor Malaysia antara bulan Januari hingga Julai tahun 2011 dan tahun 2012. Kalau kita tengok dalam kolom negara, iaitu yang Malaysia ekspor ke negara berkenaan, iaitu ASEAN, Timur Laut Asia, Asia Selatan, Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah, Asia Barat, Afrika dan juga negara-negara lain. Dan tempoh yang Malaysia ekspor ialah pada tahun 2011 iaitu Januari hingga Julai, dan kemudian tempoh tahun 2012 iaitu bulan Januari hingga Julai tahun 2012. Dan pelajar perlu peka di sini ialah tentang unit yang digunakan. Bila kita berkaitan data, pelajar harus peka tentang ialah tentang unit yang digunakan. Untuk data ni, ekspor Malaysia ialah dalam unitnya ialah RM juta. Bermakna data tu Malaysia ekspor dalam nilai jutaan. Okey. Seterusnya kita tengok kepada yang seterusnya. Okey. Seterusnya kita tengok langkah yang kedua. Bila kita tengok dah soalan, yang pertama kita telah analisis soalan. Dan yang kedua, kita telah tengok kepada jadual berkenaan apakah maklumat-maklumat yang ada dalam jadual berkenaan. Dan bila kita telah tahu semua maklumat berkenaan, langkah kedua ialah kita mengikut arahan soalan. Apa yang diarahkan oleh soalan, kita menjawab apa yang ditekankan dalam soalan. Okey, kita tengok balik soalan ini. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, bandingkan ekspor Malaysia antara bulan Januari hingga Julai tahun 2011 dan tahun 2012. Okey, huraikan faktor politik yang mempengaruhi trend ekspor Malaysia. Kalau kita tengok dalam soalan ini, cikgu telah bulatkan perkataan antara dan. Bermakna antara dan ialah benda yang bentuk bandingan yang kita hendak. Okey, bandingan yang kita tengok di sini ataupun yang kita kehendaki berdasarkan pada perkataan yang digunakan iaitu antara dan, maka ialah kita nak tengok ialah bandingan secara mendata, bukan menegak. Okey, seterusnya kita tengok yang seterusnya. Bila kita nak menghurai soalan yang berkaitan dengan bandingan bentuk begini, maka perkataan yang boleh digunakan lebih tinggi berbanding ataupun lebih rendah berbanding, paling rendah ataupun paling tinggi. Ini beberapa perkataan yang cikgu rasa boleh pelajar gunakan untuk menggunakan ataupun menghurai pola bandingan yang dimaksudkan. Okay, seterusnya, langkah yang ketiga. Bila langkah pertama kita tengok soalan, kita analisis soalan, data yang dikendaki, alasan yang dikendaki. Langkah kedua kita tahu bentuk antara dan ataupun antara dengan. Kita telah tahu bandingan yang kita nak ialah bentuk bandingan sama ada yang menegak ataupun secara mendata. Langkah ketiga ialah kita nak menulis ayat idea. Okay, ayat idea yang perlu pelajar tahu dan perlu pelajar peka ialah dia perlu mempunyai 3 komponen penting dalam ayat idea. Ayat idea ialah ayat yang pertama dalam kita penulisan huraian kita.
Ayat idea ni perlu ada, satu ialah pemboleh ubah, yang kedua ialah pola atau bentuk yang sesuai, dan yang ketiga ialah tempoh masa. Bermakna 3 komponen ini harus ada dalam satu ayat. Okey, dari contoh satu di atas, contoh soalan kita di atas, pemboleh ubah kita ialah Export Malaysia. Apakah pola yang sesuai? Yang polanya bila kita kata banding antara dan, maka kita boleh guna ialah lebih tinggi ataupun lebih rendah. Tempoh masa ialah bulan Januari hingga Julai tahun 2012 berbanding bulan Januari hingga Julai tahun 2011. Okey, ni ialah 3 komponen yang harus ada dan cikgu telah pecahkan mengikut satu-satu dalam bentuk jadual untuk memudahkan semua pelajar faham apa yang dipanggilkan pemboleh ubah, apa yang dipanggilkan pola dan apa yang kita katakan tempoh masa. Okey, seterusnya kita tengok contoh ayat lengkap. Setelah tadi kita tengok ialah komponen-komponen yang perlu ada dalam satu ayat idea. Sekarang kita nak tengok ialah ayat idea yang lengkap. Okey, Export Malaysia bagi bulan Januari hingga Julai tahun 2012 lebih tinggi berbanding bulan Januari hingga Julai tahun 2011. Okey, kalau pelajar perhatikan dalam ayat ini Export Malaysia, iaitu kita kata isu dia kita letak depan dan tempoh masa kita bandingkan tempoh masa kalau kita menggunakan lebih tinggi bermakna kita akan sebut bulan Januari hingga Julai tahun 2012. Kenapa kita sebut yang tu bulan berkenaan dulu? Sebab datanya bulan Januari hingga Julai tahun 2012 lebih tinggi pada tahun yang sebelumnya. Jadi tahun sebelumnya ialah di bahagian belakang. Ataupun cara kita tulis satu lagi ialah bentuknya kita menggunakan perkataan lebih rendah. Export Malaysia bagi bulan Januari hingga Julai tahun 2011 lebih rendah berbanding bulan Januari hingga Julai tahun 2012. Kalau kita tengok dua benda ni ialah benda yang sama. Cuma kita menggunakan perkataan pola yang kita gunakan ialah berbeza tapi membawa maksud yang sama. Bila membawa maksud yang sama, bermakna pelajar boleh menulis benda yang sama ataupun kita kata menggunakan mana-mana satu ayat berkenaan sahaja sebab dia membawa maksud yang sama. Okey, seterusnya. Langkah yang keempat. Kita langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, sekarang kita masuk langkah yang keempat. Cara kita nak hurai data. Bagaimana kita nak menghurai data? Setelah kita tahu, kita analisis soalan. Pertama, kita analisis soalan. Data kita nak tengok cara lagu mana. Kemudian kita nak tengok ialah alasannya bagaimana. Dan seterusnya kita nak tengok bandingan bentuk macam mana. Dan sekarang ni kita nak tengok data. Bagaimana kita nak tulis data berkenaan. Kaedah bergantung kepada trend soalan. Kita tengok trend soalan tu macam mana. Arahan daripada soalan tu macam mana. Maka contohnya kita tengok. Sama ada data yang diberi ialah dalam bentuk peratus ataupun nilai. Kemudian nilai peratus. Okey, nilai peratus. Maksudnya kalau data yang diberikan dalam nilai peratus dan dia ada nilai mutlak, jumlah nilai mutlak, bermakna kita analisis kita ialah dalam bentuk nilai. Kalau nilai mutlak yang dia bahagikan dalam jadual, maka analisis kita dalam bentuk peratus. Ataupun kita boleh tengok dari segi jumlah keseluruhan dia. Okey, seterusnya kita tengok yang berikut. Contoh ayat huraian data. Ini kita telah masuk, kita nak menulis data. Daripada ayat pertama ialah ayat idea. Ayat kedua, biasanya kita akan masukkan bukti. Bila kita kata banding, kita kata yang mana lebih tinggi, yang mana lebih rendah, maka ayat yang kedua kita perlu masukkan bukti yang mengatakan benda tu lebih tinggi atau lebih rendah. Okey, bukti dia kita tengok ayat yang kedua ni, iaitu ayat huraian data. Export Malaysia
bagi bulan Januari hingga Julai tahun 2011 ialah RM396,348 juta. Okey, cuba pelajar tengok. Data kita jangan tulis angka sahaja tapi perlu ada unit yang lengkap. Kita sebut RM, kemudian angka juta. Manakala ekspor Malaysia bagi bulan Januari hingga Julai tahun 2012 pula ialah RM4,9329 juta. Dengan perbezaan, okey, cuba pelajar perhatikan. Bila kita huraikan yang berkenaan data, yang biasa pelajar tengok ialah bila kita hurai tentang perubahan, kita akan sebut meningkat, menurun, tidak konsisten. Tapi bila kita huraikan data yang berkenaan dengan perbandingan, biasanya kita akan sebut perbandingan ataupun kita sebut perbezaan yang menampakkan benda tu bandingan. Dengan perbezaan sebanyak RM12981 juta. Ni ialah analisis dia. Dan cuba pelajar perhatikan. Data bukti kita kena sebut tahun asas perlu ada. Tahun yang pertama dengan data tahun berikut. Dan juga masa awal dan juga masa akhir kena sebut. Jika mana-mana satu tiada, maka dia boleh menjejaskan markah calon. Okey. Kemudian bila data tu ialah data asas kedua-dua tahun kita bagi dan kita kena analisis. Dan analisis ni perlu ada data analisis. Okey, kalau soalan ni, soalan yang kita tengok tadi ni, soalan yang pertama, dia ialah kita kata data dengan alasan tu berasingan, maka untuk memberi markah huraian kepada pelajar, pelajar perlu betul data mentah yang kita ambil ataupun petik daripada jadual dan analisis betul. Okey, bila data betul biasanya dia akan dapat satu markah dan data analisis betul dia akan dapat satu markah menjadikan dua markah. Ni ialah bagi format asing. Okey. Seterusnya kita tengok dari contoh satu. Dari soalan yang pertama tadi lagi, kita nak tengok yang satu lagi aspek. Yang kita tengok tadi ialah cara kita nak menghurai data daripada soalan. Sekarang kita tengok apa lagi yang dikehendaki oleh soalan berkenaan. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, bandingkan ekspor Malaysia antara bulan Januari hingga Julai tahun 2011 dan tahun 2012. Huraikan faktor politik yang mempengaruhi trend ekspor Malaysia. Okey, sekarang kita nak tengok ialah bahagian yang kedua. Dia kata huraikan faktor politik yang mempengaruhi trend ekspor Malaysia. Dan bermakna kalau kita tengok kepada soalan ni, dia ialah alasan yang dia nak ialah secara berfokus. Berfokus kepada yang mempengaruhi trend politik Malaysia. Dan di sini telah ditekankan di sini ialah dia nak ialah faktor politik. Jadi jikalah katakan dah seorang calon itu memberi faktor lain. Okey, faktor di bawah ekonomi ataupun faktor di bawah sains teknologi. Tapi benda tu walaupun idea tu betul tapi tidak akan diberi markah dan dikirakan tidak relevan sebab soalan ialah nak berkehendakkan faktor politik. Okey, kalau pelajar pernah ikuti sesi perbincangan cikgu sebelum ni, cikgu telah terangkan bahawa dalam karangan untuk memudahkan pelajar, kita letak dulu aspek yang dikehendaki untuk memudahkan pelajar mengeluarkan idea. Aspek sosial budaya, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sains teknologi kita letak. Tapi disebabkan soalan ni bila kita baca dia nak ialah aspek politik, tu yang menyebabkan cikgu letak di kolom yang lain, cikgu telah warnakan hitam. Bermakna kita nak fokus ialah pada satu aspek saja, iaitu politik. Apakah faktor-faktor politik di bawah politik ni yang boleh mempengaruhi trend ekspor Malaysia? Okay, kalau kita tengok sini, yang cuba cikgu senaraikan di sini, cikgu bagi dua. Yang selebihnya, cuba pelajar cari sendiri apakah
faktor-faktor di bawah politik yang boleh mempengaruhi trend ekspor Malaysia. Yang pertama situ cikgu tulis itu ialah kestabilan politik Malaysia dan juga dasar kerajaan yang boleh mempengaruhi trend ekspor Malaysia. Okey, seterusnya kita tengok contoh kita nak menghurai bahagian yang kedua yang kita panggil alasan ataupun kehendak. Yang kedua iaitu kita kata analisis pengetahuan. Kita nak hurai. Cara nak hurainya ialah sama seperti kita menghurai esei di bahagian yang ketiga. Okey, bahagian C. Okey, contohnya kita kata faktor politik yang mempengaruhi trend ekspor Malaysia. Idea yang cikgu senaikan di sini ialah kestabilan politik Malaysia. Okey, apa yang kita nak tulis pada ayat pertama? Ayat pertama kita tulis ialah idea selalu ideanya selalu kita tulis di ayat pertama. Ayat pertama ni, apakah faktor politik yang mempengaruhi trend ekspor Malaysia? Jadi, ayat pertamanya akan jadi faktor politik yang mempengaruhi trend ekspor Malaysia ialah faktor kestabilan politik Malaysia. Ini yang kita kata apa benda berkenaan. Okey, itu ayat pertama. Ayat kedua ialah kenapa. Bermakna kita nak tengok bila faktor politik kestabilan politik Malaysia ditekankan, apa dia impak dia. Okey, kita tengok ayat yang kedua. Kestabilan politik kerajaan Malaysia dapat menjamin keselamatan nyawa dan harta, seterusnya meningkatkan kepercayaan negara luar untuk berurus niaga. Kalau kita tengok sini, idea kita daripada ayat pertama, idea kita masuk dalam ayat kedua, ni untuk memudahkan pelajar. Kadang-kadang kita bila masuk dalam Dewan Peperiksaan, pelajar akan jadi kosong dengan keadaan bimbang, tak tahu nak tulis ayat apa yang seterusnya. Okey? Jadi pelajar perlu berfikir ataupun menekankan yang pertama ayat idea, yang kedua ialah ayat huraian. Ayat kedua kita bagi impak daripada idea kita. Okey, kestabilan politik Malaysia. Bila berlakunya kestabilan politik Malaysia, apa impaknya? Bermakna impaknya menjamin keselamatan nyawa dan harta, seterusnya meningkatkan kepercayaan negara luar untuk berurus niaga. Okey, jika pelajar boleh tulis berkenaan, tu ialah kita menghurai kepada idea yang pertama. Ayat yang ketiga, untuk menyenangkan pelajar, kita bagi contoh yang sesuai dengan huraian kita, dengan idea kita. Okey, sebagai contoh, negara yang aman, damai, sejahtera dan rakyat yang sentiasa mementingkan perpaduan serta politik yang stabil dapat menarik negara luar membeli barangan Malaysia. Okey, cuba pelajar tengok. Bila kita kata impaknya dapat meningkatkan kepercayaan negara luar berurus niaga dalam ayat kedua, ayat ketiga kita bagi contoh. Bila apa yang berlaku di negara kita yang menyebabkan negara luar tu nak beli barangan daripada Malaysia. Bermakna jika pelajar dapat menulis demikian, iaitu ayat pertama idea, ayat kedua huraian kepada idea pertama, ayat pertama, maka ayat ketiga kita bagi contoh, telah memadai untuk kita menghurai bahagian B ini. Okey, seterusnya tengok. Kita tengok contoh yang kedua. Soalan yang kedua berkenaan analisis data perbandingan yang bentuknya kita kata menggunakan perkataan antara. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, bandingkan aliran masuk pelaburan langsung asing ataupun yang kita panggil FDI ke negara terpilih antara tahun 2007 dengan tahun 2008. Huraikan bagaimana sesebuah negara dapat meningkatkan FDI ke negara tersebut. Okey. Cuba pelajar tengok soalan ni. Cikgu telah tandakan yang pertama ialah antara tahun 2007 dengan tahun 2008. Itu yang pertama. Yang kedua, huraikan
bagaimana sesebuah negara dapat meningkatkan FDI ke negara tersebut. Tu cikgu tandakan 2. Okey, cuba kita bandingkan dengan contoh soalan kita tadi. Okey, soalan kita tadi berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, bandingkan ekspor Malaysia antara bulan Januari hingga Julai tahun 2001 dan tahun 2012. Huraikan faktor politik yang mempengaruhi trend ekspor Malaysia. Okey, 2 benda juga yang nak. Yang pertama ialah data yang kita nak tengok ialah antara Januari hingga Julai 2011 dan tahun 2012. Yang kedua yang dia nak ialah faktor politik yang mempengaruhi trend ekspor Malaysia. Kalau kita bandingkan 2 benda ni, soalannya ialah benda yang sama. Apa yang membezakan 2 soalan ni? Soalan yang kedua ni, dia kata dia nak cara sesebuah negara dapat meningkatkan pelaburan asing ke negara tersebut, tapi dia tidak memberi skop ataupun cara bagaimana, skop di bawah skop mana. Tapi untuk soalan yang pertama, dia telah memberi fokus, iaitu faktor politik yang mempengaruhi ekspor Malaysia. Bermakna untuk soalan yang kedua, jika kita ada cara yang sesuai, apa-apa cara kita boleh masuk. Tapi yang untuk soalan pertama tadi, kita kena bagi faktor politik sahaja. Okey, seterusnya kita tengok. Kita tengok soalan yang kedua, kita cuba analisis. Analisis soalan ni. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, bandingkan aliran masuk pelaburan asing FDI ke negara terpilih antara tahun 2007 dengan tahun 2008 dan huraikan bagaimana sesebuah negara dapat meningkatkan FDI ke negara tersebut. Okey. Cuba kita analisis data ni ataupun analisis soalan ni soalan ni kita buat dalam bentuk carta. Cikgu cuba bagi penerangan pada pelajar dalam bentuk carta untuk memudahkan pelajar ingat. Yang pertama, kehendak soalan. Kehendak soalan kita pecahkan kepada 2. 1 analisis data dan 1 ialah alasan. Bila analisis data, kita pecahkan kepada 2 pula, iaitu pola perubahan dan pola banding. Okey, daripada ni kita balik kepada soalan. Soalan arahkan apa? Okey, kalau kita tengok soalan ni, dia telah menyatakan bandingkan aliran masuk pelaburan asing ke negara terpilih antara tahun 2007 dengan tahun 2008. Maka, adakah kita perlu juga menghuraikan pola perubahan? Bermakna pola perubahan secara automatik kita tidak perlu hurai dan kita tumpukan kepada pola banding. Pola banding, kita nak tengok pola banding, data tu kita nak baca secara mendatar ataupun secara menegak. Cuba kita tengok pada soalan balik. Dia mengatakan dalam soalan tu antara tahun 2007 dengan tahun 2008. Antara dengan. Cuba pelajar fahami dengan baik. Maka, data yang kita nak banting ialah secara mendatar, bukan secara menegak. Okay, alasan. Alasan ni, kita nak bagi alasan secara bersama ataupun secara berasingan. Kita tengok balik kepada soalan. Kalau soalan tu telah fokus kepada sesuatu benda ataupun khusus kepada suatu benda, bermakna biasanya soalan tu ialah format asing. Dan kalau kita tengok soalan ni, dia telah jelaskan, huraikan bagaimana sesebuah negara dapat meningkatkan FDI ke negara tersebut. Okey, kalau kita tengok sini, dia telah khususkan. Khusus nak cara sebuah negara tu meningkatkan FDI dia. Okey, jadi secara automatik format gabung kita buang. Tu yang cikgu letakkan tanda pangkah. Bermakna kita nak ialah format asing, iaitu cara meningkatkan FDI ke negara tersebut. Okey, seterusnya cikgu nak bagi peringatan. Bila menggunakan
perkataan antara ... dan ... atau antara ... dengan ... bermakna antara dan dengan. Maka data perlu dibaca secara mendata. Kita akan baca data berkenaan secara mendata. Okey, apakah perkataan yang sesuai kita gunakan bila kita tengok konsep bandingan sebegini? Yang pertama, kita akan menggunakan perkataan lebih tinggi, ataupun yang kedua, lebih rendah, ataupun paling besar, ataupun paling kecil. Data perlu dinyatakan unit yang betul. Pelajar perlu ingat setiap kali cikgu rasa sebelum ni pun cikgu tekankan sebab benda ni penting. Unit itu ialah penting. Setiap kali tulis data kena ingat unit. Okey? Ingat unit, ingat tahun asas. Tahun asas perlu ada, unit perlu betul. Dan kiraan, bila kita mengira peratus, okey, analisis jika ada peratus, bermakna peratus tu perlu 2 titik perpuluhan. Okey. Itu ialah peringatan daripada cikgu. Okey. Jadi tu saja ialah untuk huraian kita tentang pola perbandingan. Okey, jadual pola perbandingan yang melibatkan penggunaan perkataan antara dan ataupun antara dengan. Okey, cikgu harap pelajar dapat terima ilmu ini sebaik mungkin dan cuba perbaiki kelemahan-kelemahan sebelum ni, dan kemungkinan persediaan pelajar pun di peringkat akhir sebelum masuk peperiksaan. Jadi ilmu ini cikgu harap pelajar boleh guna sebaik mungkin, dan jika ada salah silap daripada cikgu mohon maaf lah. Okey. Itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sekian. Terima kasih.